Salam sejahtera dan salam saudara sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Seramai 216 pegawai tentera dari Sabah dan Sarawak meraihkan majlis makan malam Regimental Hari Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat ke-8 bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Hotel Rania Kuching pada Jumaat. Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Mohamad berkata, pengukuhan aspek-aspek keselamatan wilayah timur menjadi keutamaan dalam rancangan masa depan tentera dan pemerintahan di wilayah timur khususnya. Katanya, pemindaan pos-pos kawalan di sempadan yang sedang giat dilaksanakan adalah sebahagian daripada rancangan pengukuhan keselamatan negara khususnya di Sarawak. Di samping pengukuhan aspek keselamatan negara, usul ini akan berkesinambungan melalui agenda pembangunan mempertingkatkan lagi tahap kesiagaan organisasi, sumber manusia, SASF, serta pembangunan infrastruktur yang berpusat dan sistematik. Berucap dalam majlis tersebut, tambahnya, beliau dan seluruh warga pemerintahan Medan Timur Tentera Darat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan Premier Sarawak yang dizahirkan menerusi pelbagai komitmen dan sokongan dari Kerajaan Negeri Sarawak kepada pemerintahan Medan Timur Tentera Darat. Selanjutnya, lawatan kerja Menteri Pertanian dan Industri Makanan Mafi, Datuk Seri Dr. Ronan Kiandi ke Medan Niaga Satok di Kuching bagi meninjau operasi usahawan di situ pada Sabtu. Medan Niaga Satok merupakan salah satu projek usaha sama antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bersama dengan pihak Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Perumahan Sarawak. Menurut Datuk Seri Dr. Ronan, sebanyak RM7 juta telah diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak dalam penambahbaikan yang dibuat bersama Fama dan ia merupakan kerjasama erat antara agensi persekutuan dan Kerajaan Sarawak untuk menyediakan kemudahan kepada usahawan di sini. Ini merupakan satu projek besar yang telah pun dirasmikan pada 2013 yang lalu dan pada ketika ini sedang mengalami penambahbaikan yang dibuat bersama dengan Fama dan juga Kerajaan Negeri. Kita mendapat sumbangan daripada Kerajaan Negeri sejak tahun 2019 dan tahun 2020 berjumlah RM7 juta untuk menambahbaik kemudahan-kemudahan di Medan Niaga Satok ini. Jadi ini menunjukkan kerjasama yang erat antara agensi persekutuan dengan Kerajaan Negeri untuk kemudahan penduduk, peniaga, pengusaha di Bandar Kuching ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas selesai mengadakan lawatan kerja di Medan Niaga Satok, Kuching. Kos asas projek adalah sebanyak RM46.6 juta dibina di atas tapak seluas 12.25 ekar dengan menyediakan 995 lot perniagaan di 6 komponen utama iaitu Blok B Produk Basah, Blok C Produk Kering, Blok D Plaza, Blok E Gerai Makanan Minuman, Pasar Borong dan Pasar Minggu dengan jumlah peserta seramai 947 orang dan mencatat nilai jualan sebanyak RM47.8 juta. Jadi Fama juga akan menambahbaik pasar niaga yang ada di seluruh negeri Sarawak. Saya dimaklumkan bahawa some 7 million peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk menaik taraf 15 Dewan Niaga di seluruh negeri Sarawak ini sepanjang RMK 12. Jadi Fama akan terus menyumbang untuk menambahbaik struktur perniagaan di seluruh negara termasuklah di Sarawak ini. Dan Fama akan terus memainkan peranan sebagai agensi pemasaran yang bukan saja membantu peniaga, pengusaha tetapi untuk mewujudkan satu suasana perniagaan yang selesa bagi semua pihak. Dalam pada itu, Datuk Seri Ronan menambah pihak Mafi akan sentiasa berusaha untuk mendapatkan dana bagi membangunkan infrastruktur terutamanya industri padi beras di negeri Sarawak. Beliau juga berharap kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan diteruskan untuk memastikan sekuriti makanan negara dapat dicapai bersama.
Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ronan memberitahu sektor pertanian telah menyumbangkan sebanyak 12.1% atau 16.5 bilion ringgit kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK Sarawak dan mencatatkan lebihan imbangan perdagangan pertanian negeri sebanyak 6.9 bilion ringgit pada tahun 2019. Katanya, bagi tahun 2020 dari sudut KDNK per kapita, Sarawak telah mencatatkan nilai KDNK per kapita melebihi paras nasional iaitu sebanyak RM48,597. Justru katanya, sektor pertanian telah diberi penekanan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 khususnya di bawah pembancu perubahan yang kedua. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU pengoperasian kilang SPPC Stumbin antara Murphy dan Bernas di kilang SPPC Stumbin Sri Aman pada Jumaat. Tambah beliau, pelbagai program dan pendekatan baru telah dirangka menorientasi semua subsektor agromakanan termasuk padi dan beras bagi meningkatkan pengeluaran dan memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Katanya, kadar tahap sara diri beras negara setakat ini berada pada paras sekitar 63% dan keadaan ini menyebabkan negara masih bergantung kepada bekalan beras import. Sementara itu, beliau memberitahu sehingga Mac 2022, program Smart SBB di Sarawak sedang dilaksanakan di bawah seliaan IADA Batang Lupa dengan kerjasama syarikat peneraju Advasia Sarawak Senin Berhad yang melibatkan kawasan seluas 60 hektar di L2 dan L3 Tanjung Bijat Sri Aman. Berita seterusnya, dalam usaha membangun dan memperkasakan penjajah dan usahawan belia di Sarawak, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia atau Bank Rakyat telah memperkenalkan bantuan pinjaman pembiayaan mikro. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dana tersebut boleh digunakan untuk usahawan belia mempamerkan perniagaan mereka selain mengembangkan lagi kemahiran keusahawanan mereka. Dan sebab itulah satu daripada saluran adik-adik semua adalah untuk menjadi usahawan. Semangat, mahu berjaya dan disiplin dalam mengaturkan diri kita pun. Itulah yang saya mau harap dalam kami orang berhijrah, pergi ke kampung-kampung, pergi ke pedalaman, bertemu dan juga dalam town hall bersama-sama dengan belia, mahu melihat belia dari Sarawak tu mempunyai semangat jitu yang tinggi, semangat disiplin yang tinggi, mahu berjaya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Youth Entrepreneur Set-up and Financing di Dewan Suara Kuching pada Sabtu. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan dana khas tersebut bukan untuk belia memulakan perniagaan tetapi untuk memudahkan urusan mereka dengan menyediakan platform menjalankan jualan dan mengembangkan kemahiran keusahawanan. Dana ini khas untuk belia dalam bidang-bidang yang lain sedikit daripada usahawan. Kerana sebelum ini keusahawanan yang ada kementerian tertentu. Jadi yang ditubuhkan khas untuk mereka yang mempunyai kepakaran ataupun minat yang lain. Tapi ujung pangkal, kalau ia dapat meningkatkan belia-belia tersebut dalam kehidupan mereka, adalah bagus kerana antaranya adalah untuk mereka meningkatkan dalam bidang kesenian, kebudayaan, inovasi dan sebagainya, which at the end of the day can also be entrepreneurship. Keperkembangan di Sibu, Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam bahagian Sibu telah menganjurkan program gotong royong membersih perkuburan Islam Al-Qadim pada Sabtu. Program tersebut turut disertai Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka Dr. Anwar Rabai, Pengerusi Biro Pengurusan Tanah Perkuburan Islam Sibu Dr. Syed Abdul Aziz Wan Hamid Idrus dan Setiausaha Biro Pengurusan Tanah Perkuburan Islam Sibu Muhammad Syafri Muhammad Kasim. Ia merupakan aktiviti tahunan yang sentiasa diadakan menjelang tibanya bulan Ramadan pada Ahad ini. Program bermula seawal jam 7 pagi itu turut disertai pelbagai agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO. Dalam pada itu, dinding sekitar kubur tersebut yang sebelum ini dipenuhi lukisan mural sedang dinaik taraf kepada hiasan jubin.
Laporan seterusnya, pembukaan pintu sempadan di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada 1 April 2022 memberikan kelegaan terutamanya kepada pengunjung yang datang ke Sarawak. Malah ia bakal merancangkan semula sektor ekonomi dan pelancongan di Sarawak yang sebelum ini terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Saksikan laporan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Jumaat. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Fidas Matrang yang kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi melihat sendiri situasi semasa susulan pembukaan pintu sempadan negara mulai Jumaat. Untuk rekod bermula 1 April 2022, sempadan negara termasuk di Sarawak kembali dibuka bagi pengunjung dari semenanjung Malaysia maupun luar negara. Hari ini merupakan detik-detik yang paling ditunggu apabila buat pertama kalinya sempadan Sarawak telah dibuka sepenuhnya kepada pelancong dari luar Sarawak selepas berdepan dengan penularan wabak COVID-19 sejak tahun 2020. Dan pada hari ini juga saya akan mendapatkan respon daripada pengunjung di Balai Ketibaan bagi mendapatkan reaksi dan keterujaan para pengunjung berkenaan dengan pembukaan sempadan negara. Dalam pada itu, Timbalan Premier Sarawak merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada Jumaat turut menghadiri simulasi persediaan pembukaan sempadan di sini. Selain itu, saya turut berkesempatan mendapatkan respon daripada peniaga di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi mendapatkan reaksi mereka terhadap pendapatan mereka yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 sebelum ini. Reaksi kami happy lah because there will be more flights lah on off pergi from KL to Kuching, so which means macam kami boleh travel more lah compared to previously masa yang belum buka border lah, limited flights. So I'm happy lah. So far okay, like macam sini kan mau travel pun susah, mau masuk situ pun susah, macam waktu kita PKP dulu kan macam pergi sini-sini pun susah, and then kini macam kalau kita mau balik rasa macam senang sikit, apa-apa urusan pun macam kami asas situ, and then mau balik ke Sinun pun mudah, and then mau jumpa parents kami datang Sinun pun senang. Untuk bisnes kami orang okey lah, lebih-lebih kek lapis, ada meningkat sikit berbanding sebelum tu lah. Sel dia kita siap jagalah. Dia pun ikut mun ada orang datang, ada sel. Tapi yang paling yang kami orang harapkan lah agak semakin pulih lah. Kami orang pun dapat cari rezeki. Kami orang pun happy bah dapat kerja balik macam dulu-dulu. Saya ada takut nak kerja, saya ada takut nak bergaul dengan customer. Semoga dengan pembukaan pintu sempadan negara ia akan memberi nafas baru kepada semua rakyat untuk kembali menjalani kehidupan normal. Sekian laporan bersama saya Fidas Matrang di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Islam di seluruh negeri Sarawak. Salam UKAS.